Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي محمد أشرف بن إسماعيل. رقم الطالب 050508. إن شاء الله في هذا اليوم سأعلق 4 تقديمات من زملائي تحت الموضوع بقرة بني إسرائيل. طيب. Jadi 4 perkara yang saya nak tekankan dalam saya mengkomen ataupun saya menilai hasil video ataupun hasil terjemahan kawan-kawan saya adalah yang pertamanya daripada segi prosedur. Macam mana mereka menterjemahkan terjemahan mereka. Yang keduanya adalah daripada segi siapa target audience mereka. Adakah tercapai motif mereka dengan hasil terjemahan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiganya, saya akan melihat daripada segi uslub mereka yang digunakan. Uslub yang digunakan oleh mereka supaya adakah uslub itu betul ataupun tidak betul. Yang yang ketiga. Dan yang terakhirnya adalah segi kesalahan penggunaan ataupun pemilihan perkataan. Jadi 4 perkara ni yang saya akan bedah dalam video mereka, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Nur Hasimah binti Anwar. Rukmu talabah 051546. Teknik terjemahan secara harfiah, iaitu menterjemahkan perkataan satu kalimah. Bagi saya perkataan ini tidak sesuai dan saya menghazafnya dan memulakan cerita dengan cerita pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Seterusnya, kalimah atau perkataan yang saya akan kongsikan adalah perkataan kalimat ayat al-an ji'ta bil haq. Yang ini dalam konteks ayat ini, sekiranya lingkungan umur kanak-kanak yang membaca buku cerita ini, mereka tidak memahami apakah perkataan apakah maksud yang tersirat dalam perkataan ini, iaitu yang bermaksud dalam bahasa Melayu, sekarang kamu adalah benar. Okey. Bagi pendapat saya menterjemahkan secara bebas dengan menambahkan perkataan baiklah dan bercakap. Okey, setelah saya menambah perkataan bercakap, kanak-kanak yang baca buku cerita ini, mereka mungkin lebih memahami kerana kalimat bercakap itu boleh memberi kefahaman kepada mereka. Dengan membaca dan diterjemahkan, baiklah sekarang kamu telah bercakap benar. Maknanya di sini Nabi Musa telah bercakap benar. Baik, pada ayat ini iaitu ayat al-an ji'ta bil haq. Mereka menterjemahkan bahawa Nabi Musa itu bercakap benar. Tapi kalau kita balik kepada tafsir ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 71, mereka berkata, iaitulah Bani Israel berkata, sekarang baharulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Jadi kat sini bercakap benar menerangkan sifat-sifat lembu itu. Itu yang dimaksudkan dengan al-an ji'ta bil haq. Tidak saya katakan salah, akan tetapi kurang tepat kerana dalam kita menterjemahkan teks cerita, lagi cerita daripada Al-Quran, hendaklah kadang-kadang kita merujuk kepada tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurana Aimah binti Cik Muhammad Fauzi wa ana min fasli B. Saya mengikut proses yang ditentukan, iaitu mempunyai 3 fasa. Yang pertama fasa qabla terjemah, dan yang kedua inda terjemah, dan yang ketiga ba'da terjemah. Okey, saya menentukan kaedah yang saya nak guna adalah kaedah penterjemahan bebas. Okey, saya tidak mengikut kaedah komunikatif
dan harfiah. Okay. Terjemahan saya ini boleh difahami oleh golongan yang saya sasarkan, iaitu golongan kanak-kanak yang berumur lingkungan 10 tahun dan ke atas. Okay, untuk kanak-kanak yang rajin membaca, yang mahu mengetahui tentang cerita ini, jadi sangat sesuai dan insya-Allah boleh difahami. Okay, seterusnya saya menggunakan uslub bahasa Melayu yang betul. Walaupun ini adalah terjemahan daripada kisah bahasa Arab, tapi saya tetap menggunakan uslub dalam bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu kita tahu tidak bermula dengan kata kerja. Okay, jadi berbeza dengan bahasa Arab. Bahasa Arab bermula kata kerja dan bermula dengan isim, dengan kata nama. Ayat yang saya gunakan ringkas, mudah dan senang untuk difahami. Ada juga penambahan dan pengurangan. Penambahan contoh saya tambah kata hubung dan saya tambah beberapa ayat lagi untuk kita nak bagi suasana tu hidup. Suasana cerita ni hidup dan supaya pembaca tu dapat feel apabila membaca terjemahan ini. Baik, kat sini kita dapat tengok pembentang menerangkan setiap fasa ataupun kaedah ataupun prosedur mengikut urutan yang sangat betul, iaitu mengikut setiap langkah-langkah yang telah diajar oleh Ustaz dalam kelas minggu-minggu lepas, iaitu 3 fasa tersebut. Dan Alhamdulillah 3 fasa itu telah dipraktikkan dan telah ditashihkan oleh Ustaz dalam pembentangan video pada minggu yang ke-10. Dan hal ini menyebabkan kurangnya berlaku ralat dalam terjemahan beliau. Namun begitu, terdapat perkara-perkara yang perlu disentuh bagi membaikkan lagi terjemahan, iaitu baik, kat sini sepatutnya penterjemah menambahkan sikap keras kepala dan kuat membantah. Penambahan sikap sebelum perkataan keras kepala dan kuat membantah dapat memberi mufradat ataupun kata tambahan kepada pembaca, target audience. Lagi-lagilah target audience kita itu adalah kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke atas, disebabkan mereka masih kurang vocab ataupun mufradat. Baik, kemudiannya pada peringkat kedua, bahkan itu sepatutnya dibuang dan digantikan mereka juga. Contoh ayat, bukan setakat itu sahaja, mereka juga meminta Nabi Musa berdoa lagi. Baik, memang nampak kurang gramatis ataupun nampak macam kurang tinggi ayat yang digunakan, tapi kita kena ingat target audience kita bukannya remaja ataupun orang dewasa, tapi kanak-kanak. Kanak-kanak ni suka benda yang simple dan memudahkan mereka untuk faham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdullah Aiman bin Syahrin. Nombor kad matrik 050027 dari 4C. Teknik terjemahan yang saya lakukan adalah, yang pertama, sudah pasti apabila saya memilih kisah ini, saya akan membacanya sebanyak yang saya boleh untuk memahami isi-isi ataupun kisah yang hendak disampaikan dalam teks asal ini. Jika sesuatu perkataan itu ataupun ayat, jikalau saya menterjemahkan dia harfiah sahaja, maka terjemahan bahasa Melayunya boleh menjadi cacat. Setelah saya yakin dengan hasil penterjemahan saya akan meminta tolong kepada kawan-kawan saya untuk menilai hasil terjemahan saya dan meminta mereka untuk memberikan sebarang komen ataupun kritikan supaya saya dapat memperbaiki hasil terjemahan itu dengan lebih baik. Qutila rajulun min bani Israel wa lam ya'rif ahlul qatil man huwa qatalahu.
Maksudnya telah dibunuh seorang lelaki dari kaum Bani Israel. Orang-orang Israel itu tidak tahu siapakah pembunuh tersebut. Baik, terjemahan yang telah dilakukan oleh Aiman sebenarnya bukan dalam keadaan bentuk bebas, kerana ianya masih terikat dengan tata bahasa sumber, iaitu kutila dikatakan telah dibunuh. Sepatutnya kalau nak menjadikan terjemahan ini lebih menarik, kita hendaklah terus mengatakan pada zaman Nabi Musa AS, seorang lelaki dari kaum Bani Israel telah dibunuh. Akan tetapi Bani Israel tidak tahu siapakah pembunuh tersebut. Macam tu. Itu baru dikatakan sebagai bebas ataupun modulasi. Baik, Tidak lagi ini terikat pula dengan contoh terjemahan harfiah. ولهذا فقد كادت تحدث فتنة في بني إسرائيل وكادت الحرب تقع بينهم بسبب الخلاف على شخصية القاتل. Maksudnya, oleh sebab itu membuatkan kaum Bani Israel hampir difitnah dan hampir berperang sesama kaum sendiri disebabkan perselisihan ke atas identiti pembunuh itu. baik. Ralat yang berlaku kat sini adalah oleh sebab itu. Kata hubung yang digunakan oleh Aiman kat sini kurang sesuai. Sepatutnya digantikan dengan hal ini menyebabkan ataupun hal ini membuatkan. Itu okey. Tapi kalau menggunakan oleh sebab itu menjadikan pembaca ataupun kanak-kanak yang ingin membaca buku ni dia rasa macam ada benda yang tak kena. Oleh sebab itu membuatkan itu sendiri menimbulkan suatu rasa tidak senang kepada pembaca untuk membaca itu. Pertama adalah terjemahan secara bebas. Itu qutila rajulun min bani Israel walam ya'rif ahlul qatil man huwa qataluhu. Terjemahannya, terdapat seorang lelaki daripada kaum keturunan Bani Israel telah dibunuh dan ketika itu menjadi kecoh, menjadi huru-hara dalam kaumnya kerana tiada yang mengetahui siapa pembunuh kepada lelaki tersebut. Yang kedua adalah terjemahan secara harfiah daripada keratan saya yang kedua, iaitu wali'anna Bani Israel qaumun masyhurun bi'inadihim faqad kathura jidaluhum wa rafadhu an yadhbahul baqarah. Terjemahannya, oleh kerana kaum Bani Israel ni merupakan kaum yang sangat terkenal dengan kedegilan mereka, maka banyaklah hujah-hujah mereka untuk tidak mahu menyembelih lembu betina seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Contoh hasil terjemahan yang ketiga adalah fa'amarahu Allah Ta'ala an yutaliba minhum an yadhbahu baqaratan safra tamilu sufrutuha ila al-ihmirar wa anna hadhihi al-baqara min husniha tasurru ila an-naziri. Terjemahannya, maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor lembu betina yang berwarna kekuningan, iaitu warna kuning tua yang menyejukkan mata memandangnya. Terjemahan yang dilakukan adalah terjemahan secara bebas. Baik. Kat sini kita dapat tengok bahawa teks sirah kadang-kadang boleh jadi ianya diterjemahkan secara harfiah dan kadang-kadang boleh jadi ianya diterjemahkan secara bebas bergantung kepada pemahaman yang ingin disampaikan ataupun bentuk mesej yang ingin disampaikan kepada pembaca dalam bahasa sasaran. Itu penting kerana teks sirah ini dia bukan kepada memahamkan secara sangat detail, bukan, tapi dia ingin secara menceritakan. Itulah yang dimaksudkan dengan teks sirah, iaitu menceritakan keadaan ataupun peristiwa yang telah berlaku pada zaman dahulu. Lagi-lagilah kalau target audiens kita adalah kanak-kanak.